Jelas cikgu, best topik malam ni. Blowing teknik ni, cantik. Baru tenang fikiran, Alhamdulillah cantik. Terbaik. Sangat faham, crystal clear beramai-ramai, hijab terbuka. Jadi kita nak ajar ke orang teknik advance pula. Barulah kita nak masuk part yang terakhir, advance teknik. So marilah kita ajar ke orang teknik yang kita nak ajar ke orang, teknik breakout. Breakout teknik. So, cara breakout yang saya ajar korang ni adalah cara yang paling terbaik untuk korang pilih candlestick yang dah di breakout. Candlestick yang breakout lah. Okay, faham eh? So, part ni korang kena dengar sampai habis. Kalau dengar sekerat-sekerat nanti korang tak faham. So, bila saya explain dalam live forecasting dekat TikTok, baru korang faham apa jenis breakout yang kita nak cari. Sebab biasanya contohlah saya biasa bagi weekly, sell, follow arah. Kita perlukan sokongan apa? Breakout daily pun orang komen ramai-ramai. Breakout daily sell. Sell follow arah. Itu contoh lah. Ni contoh . So ramai tak tahu apa maksud breakout ni. Ada orang tahu tapi ada orang tak tahu. So ini yang kita nak tekankan kat korang. Okey . Budak potong rumput dah tidur cikgu. Malam dia tak potong rumput. Kalau ada juga pelik lah tu. Okey . Alright, so kita fokus. Jenis-jenis breakout ada dua je. Kita tak pakai banyak jenis breakout. Dua jenis sahaja. Okey, apa maksud dua jenis tu? Dia dalam dua jenis ada lagi banyak jenis. Kita main spek sikit-sikit dulu. Breakout setup ada dua jenis. Okey. So first adalah breakout jenis buy. Second adalah breakout jenis sell. Ini maksud dia. Breakout buy, breakout sell. Nombor satu, nombor dua. So, banyak tak untuk korang tahu sebenarnya? Cuba korang komen. Banyak ke sikit sebenarnya? Okay. Betul, sikit sangat. So, korang tulis dalam nota, standby. Kita akan ajar korang kasih faham. So, breakout buy, breakout sell. Kita main candlestick punya breakout sahaja. Breakout, bila korang spesifik lagi secara mendalam, dia terlalu banyak jenis-jenis breakout yang korang akan jumpa. Antaranya, apa dia yang biasa korang jumpa? Cuba korang komen beramai-ramai. Jenis-jenis teknik breakout. Apa jenis teknik breakout? Okay. Betul, antaranya engulfing. Lagi breakout trend line. Ada orang komen, kita just tulis sahaja. Harami. Doji. So dia banyak sangat-sangat jenis lah. Jadi apa yang kita nak ajar korang ni, kita tak perlu ajar semua ni, tak perlu semua ni, tak perlu semua ni. Kita ajar jenis-jenis breakout. Candlestick sahaja dah cukup memadai. So tahu candlestick punya breakout dah automatik merangkumi ke semua yang korang list tu. Still nama breakout juga. So beza kat situ lah. Okay . Jadi sekarang ni kita akan ajar korang breakout candlestick. So breakout candlestick kita lukis dulu. Breakout buy. Maksud breakout buy adalah kenal dulu apa itu breakout. Breakout maksud dia apa? Cuba korang komen. Apa maksud breakout yang korang faham pula? Kok kita punya kefahaman tu beza kan? Cuba korang komen. Pecah dara, BBS, menembusi, body breakout shadow, mematikan candle sebelah, pertukaran arah. So itu komen daripada korang. So jawapan daripada saya adalah breakout maksud dia, kefahaman yang saya ajar adalah kalau kita dah tekankan candlestick buy sell ni, so breakout yang kita maksudkan adalah dia kena melebihi candlestick yang kita pilih. Candlestick pilihan. Apa maksud melebihi? So kita spesifik sikit. Melebihi candlestick pilihan punya shadow. So siapa yang melebihi dia? Body melebihi candlestick pilihan kita punya shadow. Itu maksud dia lah. Selain daripada melebihi, kita boleh kata memakan. Menyelubungi. Ini maksud nama-nama yang lain lah. Selain daripada melebihi.
membedal, menelan, semua ada, banyak. Tapi ending dia semua orang faham, maksud dia sama je. Okay, telan, menelan, membelasahi, semua ada. Okay, jadi sekarang macam mana yang dimaksudkan breakout by? So ni penting teknik breakout ni, walaupun nampak simple tapi sangat penting untuk korang faham, sebab kita hari-hari buat live forecasting memang apply benda ni. So breakout by yang kita nak kena tahu adalah lukis dulu candlestick buy. Candlestick buy adalah apa? So breakout buy maksud dia yang paling kuasa kat sini adalah buy candlestick tersebut. Candlestick buy, breakout oleh buy, itu maksud dia. Jadi sekarang ni kita lukis candlestick buy. So dia buy ni dia kena melebihi siapa? Melebihi shadow siapa? Cuba korang komen. Siapa yang dia kena melebihi? Betul. Korang dah komenkan untuk saya. Jadi bila kita nampak buy candlestick, so mesti dia kena melebihi candlestick kiri dia. Iaitu kebiasaannya sell lah. Candlestick sell kena opposite. Opposite. Tak boleh sama. Dia kena berlawanan gender. Opposite candlestick. Iaitu sell. Jadi kita lukis candlestick dekat sebelah dia adalah candlestick sell. So mestilah candlestick sell dekat bawah. Sebab apa lukisan dekat bawah? Sebab bila candlestick sell siap open dia dekat sini. Kita kena faham lukisan kita. Okay, Jadi sekarang ini yang dimaksudkan breakout ke arah buy. Body melebihi shadow candlestick pilihan. Candlestick pilihan kita adalah candlestick sell. Jadi kalau korang nak tahu, korang kena marking atas bawah shadow candlestick pilihan supaya korang tak salah marking. Sebab kadang-kadang akan ada banyak candlestick macam sekarang lah yang H4 korang nampak tu terlalu banyak candlestick kan. Ending dia yang korang marking sebenarnya paling hujung kiri. Salah candlestick, salah marking lah kalau korang tak belajar yang dengan saya yang teknik macam ni kan. Betul tak? Mesti satu candle satu break ke cikgu? Bukan. Dia tak kisah berapa banyak candlestick yang dia nak break. Tak ada masalah. Ini contoh. So let's say lah korang nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Candlestick sell. Dah marking atas. Marking bawah. Yang melebihi tu dia kena body breakout shadow. Maksudnya body melebihi shadow candlestick pilihan. Sekarang ni candlestick pilihan korang adalah candlestick sell. So kita lukis. Let's say lah next dia buat candle buy. Okay. Tak break lagi. Okay, lepas tu dia buat candle, tiba-tiba dia buat candle buy lagi ke atas. Belum break. Sebab dia sekadar shadow. Shadow kita tak boleh Dia kena body yang lebih daripada shadow. Bukan shadow break shadow. So korang kena fahamkan yang tu dulu. Okay. Alright, so lagi next tu tiba-tiba dia buat candlestick sell pula dalam ni. Okay. So let's say candlestick sell ni korang consider breakout tak? Setup ni. Tiba-tiba ada candlestick sell engulfing pula dalam ni. Okay, so jawapan dia bila korang jumpa situasi macam ni, maksudnya korang dah tahu dah. Ini adalah kebiasaan dia akan bagi setup-setup yang melibatkan fake setup, sideway, konco-konco apa semua tu. Pada asalnya dia tak break dekat sini, tapi dia buat dalam ni internal punya breakout. So kita tak boleh nak fokus sangat bahagian internal punya breakout. Disarankan elak sebab kebiasaannya internal breakout macam ni dia akan buat korang kena fake setup tu. So korang akan pening. Kenapa Rashid salah direction ni? So dia akan pening kat situ. Jadi let's say tiba-tiba dia buat engulfing sell terus dia pacak. Break kat atas. So bila dia buat macam ni, barulah kita consider dia lah breakout buy kita. Pada candlestick pilihan. Ini candlestick pilihan kita jangan tersalah pilih. Macam yang sekarang berlaku dekat H4. Kita buka kejap H4 Okay, korang tengok. Nampak kan trading view? So, buka H4. Ni H4 sekarang lah. Last yang sepatutnya saya ajar korang, saya marking dekat candlestick sini. Kenapa sini? Okay, kalau tak tahu kenapa kat situ, saya akan tengok daripada hujung lagi. Kalau korang tak faham, kita mula daripada yang kita nampak jelas breakout dia. Contoh saya tengok candlestick sini, panjang sini, sampai lower sini.
kita nampak obviously yang buat breakout adalah merah sini. Baru kita nampak step by step. Okay, pangkah tanah dia. So fokus merah ni. Kita nak merah ni makin atas, makin bawah. Dah break ke belum? Ada tak body melebihi higher shadow dia? Ada. So dia dah break oleh candle ni. Jadi kita makin sekarang sebab kita nak tengok current price. Current price bukan dekat sini dah. So pangkah ni tak nak. Ambil candlestick tukang break tu. So kita delete. Makin lawa-lawa dekat sini atas. Makin lawa-lawa dekat lower shadow. Ada tak yang buat breakout? Sekarang. Belum. Bila belum, maksudnya candlestick kita ni masih lagi tak break. That's why dalam ni korang nampak ada internal breakout sell. Internal breakout buy. Internal breakout sell. Internal breakout buy. Tak ke pening korang? Jadi siapa yang belajar dengan saya, dia dah tahu dah, oh candlestick ni masih lagi tak break. Masih lagi marking sini. Jadi direction dah bagi hint sideways. Dalam zone. Kalau korang tak tahu candlestick sebenar, korang akan pelik dekat mana hard limit sideways tu. Kalau korang tak marking candlestick ni, korang boleh tahu tak hard limit dia kawasan sini, kawasan sini, kawasan sama. Kawasan sama, kawasan sama, kawasan sama. Kita takkan perasan benda tu. Jadi kalau benda ni korang akan nampak lagi jelas lah. Breakout setup. So kita nak breakout setup itu contoh breakout setup. So jadi sekiranya dia buat buy, kita perlu dia buat breakout setup sell. Itu kalau kita nak opposite entry, breakout setup sell. Faham? Ini contoh lah. Tapi bila korang belajar follow arah lawan arah, korang tak adalah tunggu breakout setup sell. Kita arah lang tu kita naklah dia break kat atas kan. Ikut teknik follow arah lawan arah lah. Itu korang mendalami lagi yang teknik tu. So itu korang ketepikan sekejap. Yang malam ni kita nak bagi korang faham apa maksud breakout setup sebenar. Okay So let's say kita ambil yang atas sikit. Kita ambil yang dekat sini pula. Contoh. Tadi buy kan. Saya tak start lukis lagi. So kita tengok buy. Contoh buy dulu. Okay, kita ambil dekat kawasan sini. Alright. Okay, so cuba korang tengok sekejap. Korang tengok dulu Nanti saya ajar korang time frame apa yang sesuai. So waktu dia turun, kita nak senang, kita try marking je. Atas, makin bawah. Bila marking atas, makin bawah, kita nak dia buat breakout buy. Sekiranya kita nak buy. Itu maksud dia lah. Maksudnya bila dia buat candlestick sell, siap. Kita nak dia buy macam ni supaya kita boleh buy. Itu maksud dia. Sekiranya dia tak ada buat breakout buy, tak boleh buy lagi. Maksudnya dia ada possibility nak turun. Itu maksud dia. Jadi sekarang, makin atas, makin bawah. Ada tak buat breakout buy sekiranya saya play dia? Sekejap. Ada tak buat breakout buy? Okay, apa komen korang? Betul, tak ada. Jadi, sekejap. Jadi bila tak ada buat breakout buy, maksud dia akan buat continuation, turun lagi. So maksud dekat sini kita tak adalah nak tunggu hint nak buy sebab dia tak ada breakout buy. Breakout bersifat long ke short? Boleh tak korang komen beramai-ramai? Short, long. Long betul. Ada orang kata short, ada kata long. Jadi betul jawapan dia adalah long. So maksudnya sekiranya tak ada breakout, kenapa kita kata tangan kita nak selalu sangat mencari entry buy, lepas tu kita nak hold. Sebab kita tak ada breakout dekat H4. Jadi cara dia kita tunggu sampai dia ada breakout. So tukar marking kita dekat bawah. Delete, tukar dekat bawah. Sebab yang break dia adalah candle merah ni, tukar satu persatu lah. Jadi kita repeat balik. Kasih dia buat break, tak ada, kita ulang. Okay, so kita semak satu-satu. Break. Break, terus kita akan cari breakout buy. Ini yang dimaksudkan breakout buy. Bila dia dah break. So, bila dia dah buat breakout buy, automatik kita punya zone inilah akan bertukar jadi buy untuk reversal. Inilah kita panggil breakout buy candlestick. Kita break candlestick pilihan oleh candlestick yang body dia melebihi candlestick pilihan punya shadow lah. Faham? Itu contoh breakout lah. Dah break tapi sikit, tak ada masalah. Yang penting dia body dia melebihi. Kita SOP kita body breakout shadow. Itu yang korang kena faham.
Kita lukis pula candlestick breakout sell. Ni kita nak ajar supaya korang lepas ni bila dengar live forecasting saya, korang punya ni akan tally dengan saya punya setup lepas ni. Kalau tak tally susahlah sikit sebab tak semua orang tahu breakout setup. So kita akan ajar korang sampai korang faham malam ni. So kita buka yang tadi contoh-contoh tu. So kita lukiskan korang breakout sell. Macam mana pula breakout sell? Tadi breakout buy. So kita sekejap breakout buy. Tak apa, kita delete semua sekejap. Okey, baik. So kita buat breakout buy dan breakout sell. Dua-dua kita boleh. Tadi dah lukis breakout buy. Sekarang kita lukis breakout sell. So sell, breakout sell. Sell yang tukang break. Jadi sekarang ni kita lukis candlestick sell dulu ataupun nama lain bearish. Bearish candlestick adalah merah. Itu maksud dia ada wick shadow lah. Shadow atau bawah. Breakout oleh candlestick sell. Maksudnya dia break siapa? Boleh tak korang komen? Siapa yang dia break? Siapa yang dia break? Okay. Candlestick. Jadi kita ajar macam mana nak entry ni. Jadi kita ajar. Betul. Candlestick buy lah yang dia break. So kita lukis candlestick buy. So macam mana candlestick sell ni boleh terbuka? Mestilah dibuka daripada atas sebab dia nak turun. So maksudnya sebelah dia adalah candlestick buy dekat sini bentuk dia. Tu maksud dia lah. Okay. So dia break candlestick buy dan inilah yang kita panggil breakout setup. Shadow atas sampailah shadow bawah candlestick buy. So bila setup breakout sell, cara kita nak tengok siapa body melebihi mestilah ke arah bawah pada lower shadow. Tak ada atas, tak ada istilah kita tengok atas. Atas ni hanya shadow sahaja. So yang bawah ni kita nak tengok body melebihi shadow. Itu beza So let's say lah dia buat hijau candlestick buy, panjang shadow dia. So marking je dekat atas sekali. Marking je dekat bawah sekali. So bila buy, kita nak dia dibatalkan oleh candlestick sell. Sebab bila dia tak batal candlestick buy ni, harga akan teruskan naik lagi sampai dia buat candle baru. Itu dia punya lumrah candlestick. Jadi sekarang ni selagi dia tak break, selagi tu dia akan naik. So sekiranya dia break, so barulah kita akan tengok siapa yang tukang break. Kebiasaannya dia akan break oleh opposite daripada dia, iaitu candlestick sell. So buka kat sebelah, let's say lah dia tak break lagi, dia main-main dalam ni. So dia sebelah pun dia main lagi. Dia main lagi. Lepas tu baru di break. Baru dah kita panggil breakout, setup, sell. Tapi let's say lah dia tak break dalam keadaan body. Dia turun, tinggal shadow. Mungkin kecil je dia buat. Okay, shadow sengit sikit, tak apa So dia kira breakout ke tak? Yang bawah ni. Break ke tak break? Betul, dia tak break lagi. Kita nak betul-betul officially body yang break. Baru betul-betul kita panggil breakout oleh body siap. Kena siap. Maksud siap, next candle dia ada candle baru kat sini. Open new current price punya candle barulah. Dia ada dot-dot-dot kat situ. Okay, faham itu maksud dia. Alright. Jadi sekarang ni korang kena faham teliti breakout setup. So far korang faham tak contoh breakout setup sell dengan buy? Kalau faham komen saya faham. Jadi saya ajar korang macam mana nak pakai dekat time frame ni. Macam mana kita nak guna dekat time frame pula. Entry macam mana. Okay Faham? Okay, cantik. Alright, so kita tengok sekarang. Breakout sell kita tak contoh, kita tak tengok lagi kan. So kita buka contoh dulu. Tadi kita banyak tengok buy je. So saya buka chart, kita buka time frame lain pula. Ambil lah daily pula Jadi sekarang ni kita semak. Kita delete balik semua. Okay. Macam mana harga boleh berada, terpause pula. Macam mana harga boleh berada pada current price ini, dot ni. Macam mana dia boleh berada kat situ? Mestilah datangnya daripada atas ke bawah. Boleh tak korang komen beramai-ramai? Macam mana harga boleh sampai ke sini?
dot tu current price yang sedang bergerak ni. Betul, dia akan datang daripada atas. Atas ni gerak ke bawah. Itu maksud dia untuk sampaikan current price jadi macam ni. Jadi sekarang ni kita teliti secara mendalam daripada atas sampai bawah, candlestick mana yang dia tak pernah buat breakout. Kita nak cari tu sebenarnya. Breakout setup, dia kena fokus dekat candlestick mana yang tak pernah buat break lagi. Kalau korang cari candlestick yang dah break banyak kali, tak boleh. Kita akan salah pilihan nanti. So let's say kita ambil daripada atas. Macam mana dia boleh turun? So korang marking satu persatu candlestick merah. Sebab sifat dia turun tu merah, candlestick merah. So kita tengok. Ini. Ada tak breakout buy dekat atas? Kanan dia ada tak melebihi ke atas ni? Tak ada kan? So bila tak ada, dia continue break dekat bawah. Pangkah sini. Maksudnya kat sini kita tak sesuai nak cari breakout buy punya setup untuk swing versi daily. Tak ada breakout buy. Tak ada lagi. Itu maksud dia. So korang tak sesuai lah nak cari buy. Nak kata swing buy dalam ni tak sesuai. Sebab sebenarnya ni bukan zone buy swing kita. Nak swing kita kena melibatkan breakout. Okay. Pangkah. Ambil candlestick yang baru yang tukang break. Marking atas. Marking bawah. Dah break ke belum sekarang? Boleh tak korang komen beramai-ramai? Betul. Belum break. Bila belum break, dah boleh swing buy ke belum? Boleh tak korang swing buy sekarang? Belum. Bila belum, maksudnya korang kena berhati-hati dalam range zone ini bahawa harga ni masih lagi boleh turun. Dan bila kita nak swing buy, so maksudnya kita perlu dia batalkan candlestick merah ni untuk jadi buy lah, break ke atas. Baru dah kita boleh swing buy. Tak ada ni, tak boleh nak swing buy lagi. Masih buy short dalam zone daily yang besar ni sahaja. Itu maksud saya lah. Faham jadi kalau ada orang kata, oh kita dah boleh swing buy ni. Belum lagi. So korang kena bersabarlah. Dah tiba masanya baru kita bagi tahu. Sebab sebelum ni, sebelum dia junam macam tu, sebelum dia dah naik daripada atas semua kita dah teliti satu persatu. Sebelum dia nak jadi swing buy, swing sell. Daripada atas kita dah beritahu lah. Ada breakout sell, pump, swing sell. Ada breakout buy, pump, swing buy. Seronok tak bila korang belajar teknik breakout yang sebenar tu, marking betul-betul tapi dapat result macam ni. Mesti korang seronok. Okay Jadi itu cara kita nak faham breakout setup. Clear? Seronok, betul. So weekly pula sekarang ni, weekly. Time frame weekly yang paling latest daripada atas sampai bawah. Candlestick yang paling last dekat sini paling latest. Okay So dah break ke belum untuk korang swing buy? Dah ke belum? Belum. Kalau nak swing buy betul-betul, kasih dia break macam ni. Barulah next candle tu kita boleh decide untuk swing buy macam tu. Tak ada ni, tak boleh lagi swing buy. Kita masih lagi kategori follow arah dia untuk turun. Itu maksud dia. Kita kena mendalami benda ni dengan cara macam ni. Kena pasti apa maksud breakout yang kita nak ajar korang. Okay Alright. So itu untuk breakout setup buy dan juga breakout setup sell. Jadi korang faham, jelas ke tak? Boleh tak korang komen saya crystal clear? Sekiranya korang faham. Okay. Saya crystal clear. Saya nak korang 1000 orang cuba komen beramai-ramai saya crystal clear. Kita kata Zoom meeting kita lag pun tak ada masalah. Boleh je? Okay Alright, so kita nak ajar korang macam mana time frame dia, macam mana cara nak entry. Ni yang paling penting lah. Sekarang pukul berapa 10.30. Oh dah sejam dah. Okay, ni okey lah ni. Cara nak entry dan cara time frame. Kita ajar cara time frame dulu. Cara time frame. Terima kasih siapa yang komen. Jadi terima kasih banyak-banyak. Alright. So fokus jap. Cara entry, cara time frame. Okay, so sorry lah buruk saya. Tulisan tu buruk sikit. Tapi yang penting nampak jelas lah. Minum air cikgu. Betul-betul. Boleh. Kena minum sikit. Okey, cantik. Alright, sekarang ni kita ajar korang time frame apa yang sesuai ni. Ni yang kita nak ajar. Kejap
Siapa yang tanya macam mana nak entry ni? Sabar, set. Okay, kejap. So, cara time frame yang sesuai untuk korang pakai jenis-jenis breakout setup buy, breakout sell, time frame yang sesuai adalah low time frame daripada H1 sampai M1 sesuai untuk scalping sahaja. So, scalping tak ada direction, no direction. Tak ada direction. So, maksudnya kalau korang dah ambil setup breakout dekat low time frame, korang tak boleh nak hold sangat, tak disarankan hold sebab nanti dia akan merah balik. Dia lagi senang nak break. Itu maksud saya. Saya boleh kata senang nak break. Senang breakout. Itu maksud dia. Okay. Jadi ini maksud dia. So siapa yang korang kalau dah belajar cara time zone, time movement, pergerakan masa tu, korang tahu macam mana limitation masa setiap time frame tu. So kalau bahasa mudah dia, korang time frame scalping ni korang tak payah target banyak tak apa. Dapat 20 pip, 30 pip, dah okey dah sebenarnya. Sesuai dengan scalping kita. Nak untuk time frame yang besar, nak lebih banyak dapat, kita pakai high time frame. So saya akan ajar dua beza cara entry sekejap lagi. So high time frame yang biasa kita pakai adalah H4, daily, weekly. Ini 3 time frame yang hari-hari saya buat live forecasting dekat korang. So hari-hari korang kena buat ni, korang kena tambah teknik breakout setup ni untuk korang pandai. Okay. Faham So faham tak untuk part ni? Low time frame, high time frame. High time frame sesuai untuk direction. Ni baru best. Direction yang melibatkan swing setup. Okay. Faham. Okey, baik. Terima kasih sebab komen. Jadi bila korang faham yang ni, yang tadi saya tulis senang breakout tu, senang breakout fail breakout. Maksudnya dia senang gagal. Dia dah profit dah. Lepas tu dia senang patah balik kat entry korang, lepas tu dia failkan terus breakout korang. Itu maksud saya lah yang tadi. Kalau yang ni setup ni dia susah sikit nak fail. Dia akan main floating lama sikit. Dia akan float buat korang gelisah waktu nak tunggu dia jadi tu je lambat. Dia takkan kadang-kadang susah nak pergi terus. Dia main jap sideways, jap sekali pergi, pergi terus. Tapi dia tak break lagi. Itu baguslah. Macam malam ni ada news kan, pukul 10.30 tak silap saya. Pukul 11 ke 10.30 ada crude oil tak silap saya. Pagi jap lagi pukul 2 ada FOMC. So benda yang saya melibatkan fundamental, kalau boleh korang elakkan. Okay. So ini cara time frame. So macam mana cara entry ni? Jadi kita ajar korang cara entry satu persatu. Cara entry paling mudah untuk low time frame. Low time frame punya cara entry. So cara entry low time frame kita ambil contoh Bila korang ambil breakout buy. So buy yang break candlestick sell. Buy yang batalkan sifat sell. Dia nak batalkan sifat sell yang nak sambung turun tu, dia cuba batalkan. Itu maksud dia. So kita lukis candlestick sell dulu. Sell. Tiba-tiba dia buat macam ni tiba-tiba kan. Okay, so dia buat lagi sell. Jadi tiba-tiba sekarang dia kena buat candlestick buy. Batalkan satu. Itu contohlah saya lukis satu je yang tukang break ni. Okay, baik. Tapi persoalan dia nombor 1 ke, 2 ke, 3 yang tukang yang kena break tu. Nombor mana pilihan zone korang ni? Make sure korang kena betul-betul pilih. Sebab kebiasaannya candlestick macam ni yang orang selalu salah pilih. Okay Betul. Nombor 1 yang kita pilih. Sebab apa? Nombor 1 yang first time dekat so kita marking atas, shadow dia. Marking bawah. So dalam ni semua menyebuk je. Dia nak jadi dia yang kena break. Tapi sebenarnya bukan dia. Dia pun sama menyebuk. So kita tak nak dia. Sebenarnya candlestick hijau ni, inilah yang dia break. Okay Untuk low time frame, cara nak entry, bila dah kata breakout buy, so kita akan entry buy ke entry sell? Apa jawapan korang? Buy ke sell? Betul. Kita akan cari buy entry dekat MT4 kita. Okay, so analisis wajib dekat trading view. Kena analisis dekat trading view. Jadi sekarang ni bila kita nak cari buy, zone buy kita adalah dekat mana? Dalam ni untuk kita cari buy. Itu cara dia.
buy dalam zone yang sama. Okey eh? Ini cara korang. Risiko kita cut loss sekiranya dia break kat sini. Cut loss sekiranya dia break kat situ. Maksudnya bila korang dah buy, tiba dia turun balik sampai kat bawah dia break, siap terus cut loss entry korang. Itu maksudnya. Dalam zone ni je. Zone yang korang tengok tu, itu juga zone yang korang akan cari entry buy. Okay, eh? High time frame berbeza sikit. Ni low time frame. Termasuk shadow juga ke? Ya betul. Kita marking atas shadow dan juga bawah. So itulah zone korang. Kebiasaannya low time frame zone dia tak besar. Kecil je. Boleh pakai. High low time frame H1 sampai M1. So boleh, tak ada masalah korang nak pakai. Teknik M1 scalping, ingat tak saya ajar macam mana? Tapi M1 ni dia besar sikit zone dia kalau korang pakai shadow. So korang follow je M1 scalping, body breakout body. Atas M5 korang sesuai lah pakai ni. M1 ni kalau boleh kita pakai yang biasa saya ajar. Yang teknik scalping M1 hari tu. Okay. Thank you cikgu. Okay, baik, sama-sama. Betul, zone kita yang pertama adalah marking termasuk shadow. Itu kita punya SOP lah. Zone kita adalah pada candlestick yang kena break. First candlestick yang kena break. Candlestick breakout tu lah. Candlestick yang dah di break. So ini candlestick yang pertama yang kena break. Oleh si dia, si hijau ni lah. Faham eh? So ini untuk low time frame. Jadi kita buka contoh dekat low time frame jap. So low time frame ni sangat straightforward. Dia senang jadi dan dia senang gagal juga. Itu beza dia. So kita buka time frame H1. Tapi jap saya marking dulu H4 punya zone. Bila sideways macam ni dia agak susah sikit. Susah apa? Susah selalu buat fake setup dekat low time frame. Okay, kita ambil contoh time frame H1, time frame M1. So dalam sideways kau dah kena kental sikit. Sideways memang banyak setup fake. That's why saya tak suka sangat trade waktu sideways. Saya suka dia pecah aja. Itu je saya suka. Sideways yang teknik pecah yang saya ajar korang tu. Hold siapa pecah. Itu maksud tu yang paling best lah. Alright. So sekarang kita ambil contoh breakout setup dalam ni. Kita ambil contoh Masa dia turun, dia buat candlestick sell. Lepas tu marking atas bawah. Dan dalam ni kita panggil sell yang menyebuk lah. Padahal sell ni pun dah break oleh candle buy. Tapi dia menyebuk. Sebab zone asal kita sini sampai sini. Yang kita nak tunggu dia break adalah dia lah. First candle yang kita marking ni. So dia dah di break oleh candlestick bullish sini. So automatic kita panggil dia lah breakout setup. Faham? Faham tak untuk part sekarang ni? So korang boleh cari setup buy dalam zone. Itu paling safe lah. So cara dia adalah kita marking je atas bawah. 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 So kita entry dalam zone. Risiko cut loss sekiranya dia break. So kita dapat profit sekiranya korang buy dalam zone dah naik. Dah profit. So janganlah ambil banyak kali. Kita ambil sekali je. Sebab apa jangan ambil banyak kali? Sebab kita suka fokus yang bahagian first time dia sampai. So korang kena ingat zone ni dia dapat besar H1 ni pergi jauh sebabkan dalam range H4 lagi. Kebiasaannya kalau H4 zone kecil 70 pip, 100 pip paling besar standard dia. So that's why dia akan dapat sikit je pergerakan dia mau 30 pip, 40 pip untuk H1 punya profit. Sekarang ni bila zone besar macam ni so dia dapat banyak sikit lah. Dan kalau boleh disarankan jangan ambil berkali-kali zone yang sama. Okay. So kita tak nak ambil yang sideways ni, kita ambil kat tempat lain yang lama sikit. Delete dulu. Kita zoom in sikit. Okay. So ambil dekat sini contoh breakout yang kita nampak waktu dia turun. So kalau korang tak nampak, korang okay, nampak macam ni. Okay, sekejap. Okay. So let's say start turun oleh candle merah. So korang marking siapa yang tukang break lower shadow dia. Okay, kita marking lawa-lawa. Set. Sekejap Okay, dah marking shadow lawa. Lepas tu kita nampak, oh ini yang tukang break. Bila itu yang tukang break, fokus candlestick tersebut. Sebab kita nak candlestick tersebut dibatalkan oleh buy candlestick supaya kita boleh cari buy. Itu maksud dia. Marking candlestick tersebut, bawah dengan atas. Okay, jadi sejak dia buat candlestick di situ, korang nampak tak? Ada tak sejak dia buat sini, ada tak buat breakout buy kat atas? Ada tak? Tak ada. First breakout dia dipilih untuk break bawah. Dia melebihi. Saya zoom in sikit. Kokolah tak nampak.
So dia pilih untuk dia buat first break dekat bawah. So kita tak boleh banyak kali pakai. Kita sekali break, terus candlestick tu tak boleh pakai selamanya. Itu maksud saya lah. Jadi bila dia pilih untuk break bawah, marking dia lah candlestick yang kita nak. So korang pangkah sini tak nak. So kita ambil candlestick yang tukang break. So kita tengok. Okay, so saya tukar marking. Marking kat sini, marking dekat sini. Okay, so tengok dia dah break ke belum? Ada tak yang buat breakout dia? Break dekat atas. So bila dia break dekat atas, maksudnya kita nampak dia lah buat breakout buy. So sepatutnya kita buy dekat mana? Dalam zone. So profit tak korang? Profit ke cut loss? Cuba korang komen beramai-ramai. Cut loss, betul. So kita cut loss sekira dia body melebihi siap macam ni. So korang cut loss tanpa ragu-ragu. Faham? Ini adalah risk dan reward kita. So korang janganlah hold. Bila dah nampak break, korang takut-takut. So nanti korang kecundang lagi kat bawah. Itu maksud kita lah. Dan make sure kena tally dengan direction macam saya ajar tu lah. Ajar ikut direction, selamat entry korang. Okay. Jadi sekarang waktu dia turun, kita cari lagi yang baru. Okay, tengok. Oh, dekat sini ada satu paling bawah. Paling bawah ni dia paling latest tapi tak kena break. So makin atas, makin bawah. Ada tak yang buat breakout dekat atas ke bawah yang dia pilih untuk first breakout dia? Dia kita makin kat sini, makin kat sini. Betul, dia first breakout dia dekat atas dia pilih. Jadi kita nampak inilah breakout by H1. Bila dia buat buy breakout H1, pullback dalam zone ni yang kita akan entry buy dekat MT4 kita. So risiko kita dekat mana? Cut loss dekat sini sekiranya ada pullback tapi body dia melebihi kat bawah tu semula. Automatik kita cut loss, tak pakai dah. Kita dah kata oh fail setup, tunggu je baru. Itu maksud dia faham Jadi itu contoh lah untuk korang faham. Clear tak? Untuk sekarang ni korang clear tak? Clear ke tak clear? Clear. Okay, baik. Jadi sekarang ni saya remind lagi sekali, hati-hati waktu korang nak trade malam ni ada news News kita tak tahu impact dia macam mana. Tapi kebiasaannya kalau nak dekat FOMC, jadi kalau let's say lah crude oil tu impact dia laju, maksud FOMC jadi kurang. Itu kebiasaannya lah yang saya nampak. Saya tak pandai fundamental. Tapi saya biasa saya tengok macam tu. Saya nampak, saya perasan lah. Jadi kalau dia dah slow waktu sekarang ni, ni kira laju lah. Ni ada news crude oil kan malam ni kan. So let's say lah dia dah laju sekarang. FOMC lagi kebiasaan dia akan slow. Tak bergerak pun. Itu biasanya lah. Okay So tak perlu korang nak tunggu FOMC pukul 2 pagi, 3 pagi nak tunggu chart bergerak. Kita tunggu esok pagi je lah. Trade technical analysis lagi santai. Kan? Kalau trade news ni kita tak boleh nak agak. Dia nak pergi mana ni? Tak boleh nak agak benda tu. Okay Alright. So kita cari lagi. Okay, kita tengok kat sini. Ada tak sebenarnya dia buat breakout sell kat situ? Cuba korang komen beramai-ramai. Ada ke tak ada? Ni saya nak korang komen beramai-ramai semua orang. Ada kata ada kata tak ada. Mana jawapan dia? Jawapan dia tak ada lagi. Ni yang saya nak pastikan korang tak salah pilih. Okay, apa maksud saya? Okay, kita tengok Dia daripada atas ni, current price dot tadi dah turun ke bawah. So macam mana dia boleh jadi ke atas? Mestilah daripada bawah turun naik ke atas. Itu maksud dia. So kita tengok satu persatu. Kita ambil daripada bawah. Okay, ni candlestick. Okay, kita mark dia kat sini sebab candlestick ni kat sini. Dah di break. So ni punca kan. Kita tengok. Marking kat sini atas, marking kat bawah. Ada tak candlestick ni? Siapa dah break dia? Ada tak buat first breakout? Tak ada. Bila tak ada, sebenarnya dalam ni belum ada breakout. Dan bila tak ada breakout, versi H1 punya sideway akan main dalam range ini. So dalam ni korang boleh tahulah akan ada possibility dia akan main-main macam ni pula. Dalam short dalam H1 punya zone. Selagi tak break lah. Kalau dah break selamatlah, tak adalah sideway tu akan berlaku. So sekiranya korang nak sell, betul-betul kasih dia break dekat sini. Macam tu. Siap melebihi shadow.
So sekarang ni ada potensi boleh naik balik lah sebab dia zone tak break. Dan dia pula candlestick buy. Kita tak ada buy follow arah untuk H1. Tapi kita boleh nampak bahawa bila buy besar macam ni, diperlukan koncor-koncor banyak-banyak untuk dia break kat bawah. Tu maksud dia. Macam mana nak pilih candlestick yang pertama? Sebab waktu dia first time sampai kat situ, dia lah candlestick yang tak pernah buat breakout lagi. So dalam ni semuanya candlestick menyebuk ataupun dummy candlestick yang kita tak ambil dia. Bukan decision sebenar lah. Okay, faham? Jadi korang kena ingat sekali lagi, macam saya kata live TikTok saya H4 masih lagi dalam zone follow arah buy. Selagi dia tak break follow arah buy tu, decision akan main dalam zone H4 tu je selagi dia tak break. Okay, faham kan? H1 tak ada pantang larang. Kita tak ajar yang H1 punya pantang larang. Okay, baik. So H1 dia punya pantang larang dia agak pelik sikit sebenarnya dan tak sesuai nak diajar secara public. Sebab pantang larang dia tak berapa spesifik. Kalau saya sendiri secara personally saya boleh tengok macam tu je lah. Dia ada kiraan spesifik dia tapi tak sesuai untuk korang. Jom kita tengok M5 ataupun M15. Kita tengok pulaan mana breakout setup. Kita ambil daripada bawah. Kita kena betul-betul teliti tengok breakout setup. Kalau tak kita salah pilih nanti. Kita ambil kat sini. Waktu dia turun jauh, makin satu persatu candlestick merah. Sebab kita nak cari buy, breakout buy. So makin merah ni. Okay. So next candle, bila kita nak buy, kita kena tunggu breakout buy, dia kena break dekat atas. Itu maksud breakout buy, ada baru kita buy. Tak ada, boleh turun lagi. Maksudnya kita entry tanpa breakout. So that's why saya ajak korang, nak entry selamat, entry bila ada breakout sebab sifat dia long. Bila korang entry tanpa breakout, korang sebenarnya tengah entry rejection. Itu maksud saya lah. So sekarang ni untuk situasi candlestick tu, break atas ke break bawah? Cuba korang komen. Betul, dia break bawah. Jadi bila korang buy sejak candlestick ni siap, korang buy kat sini, profit, lepas tu turun, dah korang buy rejection macam tu je. Tak shock lah. Dan bila dia dah break, marking baru, ulang balik start yang sama, tunggu kasih dia break atas, baru buy. Tak ada, tunggu je lah sampai dia betul-betul ada. So kita tengok balik. Okay, dia tak break atas, dia pilih lagi sekali nak break dekat bawah. So pangkah sini, fokus candlestick bawah. Okay, makin atas, makin bawah. So step, ulang balik. Nak buy, tunggu break atas, baru buy. Tak ada, jangan ambil, tunggu lagi sampai dia ada buat breakout buy. Okay, kita tengok. Okay, tak ada. Okay, so dia dah break atas ke bawah? Betul, dia break dekat bawah. Jadi bila dia break dekat bawah, pangkah sini fokus dekat candlestick yang baru. So janganlah korang bila dia break macam ni oleh candlestick yang sama sell, break candlestick sell. Korang pun nampak, oi, ni breakout sell ni, korang pun nak cari sell. Tak, bukan. Breakout setup sebenar adalah breakout candlestick yang dia kena break opposite daripada dia. Bila korang nak ambil continuation, tak sesuai. Bukan macam tu cara continuation korang kena ambil. Okay? Sebab ada orang tanya tadi, so saya bagi tahu jawapan dia. Sebab kita kena ikut apa yang kita nak. Bila turun banyak, kita cari reversal dia. Okay? Kalau continuation yang sebenar, korang kena cari candlestick. Contohlah, continuation korang dah nampak sell. Korang nak cari sell. So, korang carilah breakout sell. Biarlah dia naik. Dia naik candlestick bullish. Lepas tu dia batal balik candlestick merah macam ni. Breakout sell. Itu maksud dia. So sekarang ni kita repeat balik tadi. Makin atas, makin bawah. Tunggu dia break atas sekiranya korang nak buy. Tak break atas, repeat balik. Tunggu sampai ada. Okey, ada. Bila dah ada, barulah korang buy. Jadi dekat low time frame ni, sifat dia kebiasaannya dia terus touch and go. Biasanya siap terus pergi. Itu kebiasaannya untuk sifat low time frame lah. Jadi sekarang ni kalau korang nak tunggu betul-betul tunggu masuk. Korang entry je bila dia masuk. Tapi kalau korang tak nak tunggu, sebab apa tak nak tunggu? Daripada sini, dia dah buat break oleh candle sini. Nak pergi ke dalam zone, kira dulu berapa risk korang. Kalau setakat berapa pip je, tak ada masalah untuk kita entry awal. Kita kira dulu. Sini nak ke sini.
Besar tak zone ni? Untuk korang 20 pip besar ke kecil sebenarnya kalau korang trade gold? Besar ke kecil? Betul, kecil sangat. Gold kalau korang trade macam size 20 pip sangat kecil sebenarnya. Jadi korang boleh entry awal dekat sini, entry lah satu lot dulu. Bukan satu lot, maksudnya sekali entry. Turun sikit, entry lagi kali kedua. Turun sikit, entry lagi kali ketiga. Dah break, cut loss ke semua ni terus. Kalau tak break, profit lah korang ke semuanya. Itu maksud dia. Bukan saya suruh korang margin, lot besar. Bukan, tersalah sebut. Okay, itu contoh breakout. Jadi kita tunggu pula. Bila korang nak sell, tunggu breakout sell. Ulang balik. Kita kasih dia naik. Tunggu breakout sell. Okay, let's say lah korang nak cari breakout sell kan. Korang marking je. Ulang-ulang je marking tadi. Marking atas, marking bawah. Nak sell, kasih break. Baru sell. Tak ada break, jangan sell. So, kita tunggu sampai dia ada. Tak ada. Okay, dah break belum? Oops, belum. Tak break. Selagi tak break, jangan ambil. Tak break, tak break, tak break, tak break, tak break, tak boleh ambil. Pop, dia break atas. Bila dia break atas, maksudnya dia tak ada breakout sell lagi. Dia masih pilih untuk naik. Marking yang candlestick tukang break. So, tukar marking korang. Sini tukang break. Marking atas bawah. Bawah tak ada break, dia pilih atas pula. So, pangkah marking atas tu pula. So, yang first break, ini pula body dia melebihi. Tak nak ni, fokus yang baru. Marking atas, marking bawah. Okay, so kita nampak. Okay, ada tak buat breakout? Ada. So, siapa yang break? Candlestick ini yang break melebihi shadow candlestick bullish. Ini yang kita panggil breakout sell low time frame. So, breakout sell low time frame kita entry dalam zone. Cut loss sekiranya dia break atas. Kalau tak break atas, profit lah korang. Betul. Macam engulfing. Macam saya katalah. Kesemua yang saya ajar ni, jenis-jenis breakout yang melibatkan macam nama engulfing, harami solid yang korang sebut tu. Tapi kita fahamkan breakout setup saja, dia merangkumi keseluruhan nama yang korang faham tadi tu. Okay, so kita tengok. Okay, so korang dah tak break lagi, korang boleh profit kat situ. So dapatlah profit. Okay, faham tak? Breakout sell. Faham. So maksudnya selagi tak break situ, korang maintain je kat situ. Janganlah kasih break shadow macam ni, dia kena break body. Body yang kena melebihi. Okay. Jadi ini untuk low time frame. So high time frame macam mana pula kita nak pakai? High time frame paling penting lah. So jom. Okay, kejap Korang dah ngantuk ke? Boleh tak korang komen sekarang? Takut korang dah mengantuk je dengan kelas saya ni. So ni dah last, jangan risau. Last. Kita punya kelas ni dah berapa jam dah? Ush, nak dekat 1 jam setengah. Okay tu. Jadi kita buat live forecasting kalau korang tak penat. Saya masih okey lagi, tak ada masalah. Saya cakap banyak lagi, tapi saya okey lagi lah setakat ni. Ilmu boleh buat duit, mana boleh mengantuk. Masih malam, masih muda cikgu. Betul, masih muda, relax. Korang kan dah profit tadi. Kan korang ngantuk lagi nak belajar ilmu malam ni. Okay Tengah fokus ni cikgu. Terima kasih atas ilmu, insyaAllah. Okay, so ini yang terakhir untuk big time frame, high time frame. So saya lukis jap. So ni korang screenshot dulu. Saya nak delete jap. Saya nak buka yang high time frame punya. Kalau dah screenshot, bagi tahu saya. Okay. Dah. Okay, baik. So, kita delete jap. Saya banyak sangat minum air tadi. So, saya rasa macam nak sedawa je. Okay, baik. So, high time frame. Okay, like dulu 1 juta. Tak ada like malam ni. Dekat sini tak ada keluar like. Okay, tak apa. So, high time frame. High time frame macam saya kata. High time frame yang kita tengok adalah H4, daily, weekly. So 3 time frame ni je. Macam mana cara nak 3 time frame ni kita nak entry? So kita dengar baik-baik. So breakout setup high time frame beza dengan low time frame. Ini paling penting sebab kita nak cari swing setup kan. So cara dia macam ni je, senang. So kita tengok. Contoh saya lukis breakout by daily. Kita ambil daily contoh. So bila breakout by daily, mestilah
macam bentuk buy yang break candlestick merah, betul tak? So kita lukis. Monthly kita tak buat. Monthly memang tak sesuai. Buy, so maksudnya dia mesti batalkan candlestick sell. So lukis candlestick sell. Okay, let's say saya lukis banyak sikit. Nak bagi korang confuse sikit jenis-jenis breakout. Okay. So, dia batalkan candlestick sell dengan cara body sebatang. Saya ingat sikit. Okay. So, maksudnya kita nak faham siapa yang tukang break ni sebenarnya? Nombor 1 ke? 2 ke? 3? Maksud saya siapa yang kita nak bagi dia break? Betul. Nombor 1 sebab shadow dia bila kita makin bawah, tak ada siapa pun yang break. Bila tak ada siapa pun break, dialah yang kita nak jadi breakout setup. Breakout setup buy yang kita nanti-nantikan. Breakout setup buy. So candlestick buy dah break candlestick pilihan. Saya contoh ni candlestick pilihan lah. Ini candlestick sibuk. Candlestick yang demo, dummy. Tu candlestick dia lah. Biasanya candlestick ni dia akan main-main dalam tu je. Tipu kita je. So bila ada breakout buy daily. So cara entry kita adalah tadi low time frame kita entry dalam zone. Jadi apa pula cara kita nak entry dekat high time frame? Boleh tak korang komen beramai-ramai sekiranya korang tahu? Sebab saya tahu mesti ada yang tahu. Apa jawapan dia? Cara entry high time frame. Kita nak tengok korang teka-teki. Ada kata 50%, ada kata reversal, ada kata instant, ada kata buy at low, teknik malas, breakout, 70%. Kita tak nampak pun sikit. Okay. Jawapan dia adalah kita tengok siapa yang tukang break itu first lah. Dan make sure dia adalah follow arah. Ini je korang kena tahu. Faham tak? Jadi follow arah daily berapa pips? Boleh tak korang komen beramai-ramai? Berapa pips follow arah daily? Betul. Follow arah daily 300 pips ke atas. Ini saya ajar dalam live forecasting TikTok hari-hari. So make sure korang masuk hari-hari supaya korang faham. Jadi sekarang ni bila yang tukang break ni, ini kita pakai yang si tukang buat breakout pada candlestick merah ni. So bila dia tukang break, pangkah sini, dialah candlestick yang kita akan analisis nanti. Bila kita analisis nanti, dia kasih follow arah 300 pip ke atas. Let's say lah, dia bagi 450 pips. Contoh, sebagai contoh lah. Candlestick daily dan buy. Bullish lah. Buy candlestick. So maksudnya kita boleh cari peluang buy dalam zone ni untuk kita cari buy hold sampai pecah ke atas balik. Itu maksud dia. Okay. So waktu ni bila korang nampak daily buat buy follow arah, waktu tu lah yang kita perlukan bantuan H4. H4 kena buat apa kawan-kawan? Boleh tak korang komen beramai-ramai untuk disokong daily tu? Betul, dia kena buat yang sama. Ulang balik. Buy follow arah H4. Ada benda ni, insya-Allah setup ni akan jadi naik. Ini contoh breakout setup. Bila saya ajar macam ni breakout setup, baru korang faham live forecasting saya hari-hari. Sebelum ni saya jarang explain breakout setup tu apa. Saya just tulis je, oh breakout setup, buy, sokong weekly. Contoh lah. Kita tak spesifik. Tapi secara kalau korang tengok nama-nama jenis breakout, ada macam engulfing, ada jenis-jenis engulfing blend ke apa. Betul, banyak. Memang semua tu lah. Tapi yang kita ajar ni breakout candlestick. Bila korang pakai breakout candlestick, merangkumi semua nama-nama yang korang sebut tadi tu awal tu. Rami ke, engulfing ke, doji ke. Itu contoh lah. Okay, faham ni contoh. Jadi sekarang ni berulang, repeat balik dekat weekly punya breakout. Sama je. Kalau H4 buat breakout pun sama. Siapa yang tukang break buy follow arah H4, itulah candlestick yang kita akan ambil. Dan risiko kita kat mana? So, risiko kita kat mana bila kita dah nampak ini breakout buy daily, follow arah, buy. Dia kan complete kan. Saya biasa buat dua breakout buy daily, follow arah buy. So, inilah follow arah buy. Risiko jangan kasih dia break bawah. Kebiasaannya harga akan susah nak break bawah sebab zone ni besar. Besar untuk daily tersebut.
Jadi bila harga besar untuk turun, break ke bawah susah, dia akan senangkan kerja dia nak break ke atas lagi bagus. Dia pilih je untuk break dekat atas. Maksudnya sesuai lah dengan direction kita buy follow arah. That's why apa yang teknik kita ajar hari ni, malam ni, breakout buy untuk high time frame adalah untuk direction punya cara nak swing. Kebiasaannya ada benda ni semua, swing setup memang selalu pergi jauh. Sepanjang korang live forecasting saya hari-hari dekat TikTok, ini cara yang paling simple untuk saya ajar korang. Faham? Nak kecilkan zoom macam mana? That's why saya suruh korang cari H4 buy follow arah. Ada H4 buy follow arah, risiko korang akan kecil sikit buy follow arah. So, sekiranya buy follow arah H4 tu break, tapi daily masih dalam zone, tunggu another H4 buy follow arah lagi yang baru. Ada baru korang ambil lagi sekali. Sebab kita masih lagi main dalam zone ni, daily. Risiko tetap sama. Tapi yang cara korang nak kurangkan risiko, korang pakai H4. H4 tu batal, cari H4 yang baru. Yang direction yang sama juga. Okay Faham? Okay, sekiranya lawan arah. Bagus soalan tu. So kita tengok pula apa terjadi bila dikasih lawan arah. So yang sekarang ni kita tak pakai zone. Zone ni korang buang. Kita pakai candlestick. Siapa yang tukang break? Zone tak pakai, tak sesuai. Okay. Apa akan terjadi sekiranya dia buat lawan arah yang tukang break? Let's say lah kita ambil time frame H4. Kita ambil H4 So saya lukis H4 buat breakout sell pula. Terbalik pula. So maksudnya sell yang break candlestick buy. Kita ambil simple je. Buy makin atas, makin bawah. Okay, lepas tu dia kena break oleh candlestick sell. So sell. Dia buat banyak sikit. Break. So bila dia break, inilah yang kita panggil breakout sell. Breakout ke arah sell. Dan apa akan terjadi sekiranya tukang break ni dikasih lawan arah? So sesuai tak untuk korang cari sell? Boleh tak korang komen beramai-ramai? Jadi jawapan dia adalah tak sesuai candlestick ni nak jadikan zone untuk entry. Tak sesuai. Tak sesuai. So cara nak entry macam mana? So kita tak nak ambil zone tukang break ni sebagai zone entry kita. Sebab apa? Nanti kebiasaan dia boleh naik balik break macam ni. Dia boleh break macam tu. So terkejut kita nanti. Terkejut beruk kita nanti. Jadi solusi untuk situasi ini adalah kita pakai zone. Ini yang lain pula. Pakai zone. Zone siapa? Zone yang kena break ni lah. Macam low time frame punya konsep. Risiko kita adalah cut loss sekiranya dia break atas. Okay, faham Ini cara kita. Cut loss sekiranya dia break atas. So ini kita pakai zone. Maksudnya bila dia sempat naik, pull back dalam zone, entry je sell dalam zone. So korang sell lah dalam zone. Let's say lah dia tak masuk zone. Let's say korang dah standby dalam zone ni. Tapi dia tak masuk zone. Dia makin turun. Dan dia makin turun, dia buat another candlestick baru. Dan candlestick baru tu barulah dia bagi follow arah. So ni kita dah batalkan lah. Dia kasih follow arah. So waktu ni korang tak perlu tunggu dalam zone. Entry based on dalam follow arah sahaja. Dah cukup. Sebab apa? Follow arah adalah direction. Follow arah adalah candlestick yang susah dia nak break dekat atas. Itu maksud dia. So better kita just ambil dekat situ tanpa tunggu zone. Ni kebiasaannya lah yang saya buat. Okay Faham tak? Let's say lah dia break kat bawah juga. Tapi dikasih lawan arah lagi. Dikasih lawan arah juga yang bawah tu. Yang tukang break ni. Dia kasih tukang break ni lawan arah. So bila dia buat lawan arah macam ni. Samalah. Korang tunggulah dalam zone ni juga. Still zone yang sama. Sampailah dia buat follow arah. Baru korang fokus follow arah yang bawah. Tapi jangan terlalu bawah. Tak syok lah bila kita nak sell dekat bawah dahan. Kita nak cari biar berdekatan dekat atas ni. Waktu tu kita carilah entry. Janganlah dah tunam jauh-jauh baru nak cari. Tak sesuai waktu tu. Okay, faham H4 berapa pip follow arah? Boleh tak korang komen beramai-ramai? Berapa pip H4 lawak arah dan follow arah? Ni follow arah, lawak arah. Follow arah 74 pips ke atas. Lawan arah 74 pips ke bawah. Hafal
setiap candlestick dia follow arah lawan arah ni, candlestick buy ada follow arah lawan arah, candlestick sell ada follow arah lawan arah juga. Dua-dua ada. Okey, faham? So kita tengok contoh. Kat contoh, okey baik. Alright, kita ambil contoh dekat high time frame sebab kita nak main yang macam tadi tu, yang dia punya breakout follow arah lawan arah tu. Okey, saya carikan. Okey, baik. So sekarang ni kita tengok macam yang sedang berlaku Ini slow sangat, sideways. Kita ambil yang previous one. Okey, ambil kat sini. Alright, kita tengok kat atas ni. Let's say lah dia dah naik jauh. Naik. So kita nak marking candlestick untuk dia break. Kita nak tunggu waktu dia breakout. So marking atas, marking bawah. So kita tengok. Ada tak dia buat breakout kat sini? Kalau dia break bawah, baru kita cari sell. Sekiranya dia bagi follow arah sell lah. Okay, sekarang kita tengok dulu. Dia break ke atas. So bila dia break ke atas, pangkah candle ni tak nak dah. Kita fokus candlestick yang tukang break ni. Okay, delete baru, marking ke atas, marking kat bawah. Tunggu, dia break bawah macam ni, barulah kita cari sell. Dan kita tengok siapa yang tukang break. Sekiranya follow arah, barulah itu zone kita untuk cari sell. Sekiranya lawan arah, kita cari ini zone sell kita sebagai zone lah. So kita semak. Marking atas, marking bawah. So kita tengok. Sekejap Okay, belum. Oops, okay. So kita nampak dia dah break ke belum? Boleh tak korang komen? Dah break ke belum? Dah. So bila dia dah break, kita kasih dia siap candlestick yang baru lah. So tengok, kokok lah dia boleh turun lagi kan. Okay, maksud dia dah siap pakai candlestick ni lah. So kita kira pips tukang break ni. Sebab ini ya tukang break. Sekiranya dia follow arah, kita entry based on candlestick ni sahaja. Maksudnya atas marking, bawah marking. So cut loss atas lah sekiranya dia break atas. Itu contoh lah. Okay, sekarang ni kita tengok kira pips. Saya zoom in sikit. Stick balik dengan zone tadi yang korang tengok yang kena break tu atas bawah. Okay, bila dah break ni, kira pips, tarik daripada atas high shadow sampai bawah. Okay, cuba korang komen beramai-ramai berapa size pip dia. Okay, dia lawan arah ke follow arah? Apa jawapan korang? Betul, lawan arah. Bila lawan arah, sesuai tak nak jadikan dia sebagai zone entry? Sell. Tak sesuai. Bila tak sesuai, korang akan entry dekat mana? Zone yang mana satu? Zone yang asal yang dia tukang yang kena break tu. So dalam ni je korang akan entry sell. Dan cut loss korang jangan kasih dia break atas tu je. So maksudnya jangan kasih dia break pakai body lah macam tu. Break cut loss. Kita tak pakai SL. SL confirm boleh kena. Kita pakai cut loss sahaja. Okay. So, jadi sekarang ni kita tak nampak dia buat breakout dan dia terjun. Dia turun lah. Okay, faham Dan let's say lah, bila korang dah entry macam ni, lepas tu, jadi sempat pullback lah. Kita nak cari macam tak sempat pullback tu. Tak sempat pullback, ada tak? Make sure tally dengan direction tau. Okay, yang ni tengok jap. Ini sempat pullback tak? Break. Pullback, ini ada pullback. Macam ni cantik lah. Kalau kita tengok candlestick ni, jauh sangat dia. Set. Sekejap delete balik. Okay, baik. Candlestick sini, dia yang kena break. Bukan candlestick ni sebab ini first time dia sampai kat situ tapi dia tak pernah break. So kita tengok sikit-sikit, zoom in sikit. Nak tahu dia break ke tak? Zoom in ada elok. Okay, kita nampak dia buat breakout oleh candlestick bullish sini. Bila dia dah buat break, kira pips candlestick yang tukang break dulu. Follow arah ke lawan arah? Kalau follow arah, situlah kita punya risiko. Tarik pips kira. Okay, cuba korang komen beramai-ramai. Berapa size pip dia? Follow arah ke lawan arah? Okay. Betul. Follow arah. Bila follow arah, kita akan cari entry dalam candlestick bullish ke ataupun zone. Candlestick bullish ke atau zone? Bullish, betul. Kita fokus dekat candlestick bullish ini. So korang entry je dalam ni selagi dia tak break lowest shadow dia.
Jangan kasih break kat bawah ni. Kalau break kat loss, itu korang punya risiko lah. Ni situasi sekiranya candlestick bullish ni break lah. Biasanya dia break atas sikit, zone dia kecil. So kalau kita tengok ni situasi dia bullish punya zone macam sama je dengan zone candlestick ni. So lebih kurang lah. So kadang-kadang dia akan bagi atas sikit. So korang boleh entry ke atas. Okay. Kejap Macam ni pun sama. Dia buat breakout. Sell. Okay. Bila dia buat breakout sell, tukang break tu kira pips. Siapa tukang break? Okay. Cuba korang komen. Follow arah ke lawan arah yang tukang break pada buy ni? Candlestick buy. Follow arah. So korang entry dalam zone ke entry pada candlestick follow arah? Follow arah, betul. So kita entry pada follow arah. So next candle tu korang just entry je sell. Jangan bagi dia break atas ni je. Break atas cut loss. Dah profit turun. So setup baru kat sini memanglah dia break balik. Sebab dah tak fresh lah. Okay sangat simple. Itu untuk kita punya cara lah. Semua orang boleh buat. Okay, so weekly. Walaupun dia follow arah ke apa, dia tak tally dengan monthly. Monthly tak ada. Kita memang tak buat untuk monthly. Okay. Clear? Alright, so kita tengok weekly. Contoh, weekly tak boleh sangat. Sebab jarang pakai weekly macam ni. Saya suka daily H4 je. Okay, jap. Weekly, kalau dia buat breakout sell pun, nak tunggu pullback dia bukan senang. Breakout sell, dia sell follow arah ke lawan arah. So weekly berapa dia punya pips untuk follow arah? Cuba korang komen. Weekly punya follow arah lah kalau korang ingat. 500 pip ke atas. Jadi dia nilai dia 500 pip ke atas. So kita panggil dia follow arah. So kita akan entry dalam zone follow arah saja. Sebab nampak tak dia tak sempat pullback dalam zone ni. Mana ada dia pullback dalam ni? Tapi dia pullback dalam candlestick kita follow arah tu. Faham tak maksud saya? Yang korang nampak something tak? Bila kalau candlestick sell ni lawan arah, dia boleh naik balik dan dia senang nak masuk zone. Itu bezalah kat situ. Okay so memang sangat macam ni. Market sebenarnya dia selalu bergerak macam ni kalau korang perasan lah. Okay, faham? Jadi sekiranya korang nak swing buy, korang kasihlah weekly ni break atas. Weekly yang besar ni follow arah sell. Nak betul-betul swing buy, kita batalkan follow arah sell ni jadi buy. So kasihlah buy ni follow arah. Kalau buy yang tukang break nanti tu dikasih lawan arah, boleh je dia break kat bawah semula. Break lagi sebatang kat bawah. Macam tu je dia main. Okay sangat simple. Jadi so far korang okay tak? So malam ni korang macam mana feedback korang? Faham ke tak? Cuba korang komen beramai-ramai. Apa feedback korang malam ni? Dapat ilmu yang baru tak untuk korang? Crystal clear, faham sangat, terbaik. Jadi ini pemilihan candlestick mesti wajib betul. Kalau korang salah faham candlestick, salahlah entry korang nanti. Ilmu baru, alhamdulillah. Baru tenang fikiran, alhamdulillah, cantik, terbaik. Sangat faham, crystal clear, beramai-ramai. Hijab terbuka. Thank you cikgu, tak sabar nak guna. Boleh, tak ada masalah. Jutawan cikgu, insya-Allah korang boleh, tak ada masalah. Jelas teruk, betul. Candlestick breakout saya boleh kata sangat penting. Sebab kalau kita nak entry safe, entry lah breakout setup. Nak scalping rejection setup. Okay Jelas cikgu, best topik malam ni. Blowing teknik ni, cantik. Jadi itu sahaja untuk kelas kita pada malam ini. Jadi kita dah ajar korang ke semuanya teknik basic dan juga teknik breakout setup lah yang advance ni. Okey kita dah buat nak dekat 2 jam punya kelas. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua orang. Okey. Live fokus TikTok kita boleh buat. Jadi kita buat lambat sikitlah. Video recorded saya akan kasih, jangan risau. Tapi dengan syarat nanti saya akan beritahu apa syarat dia. Minta halal ilmu cikgu, boleh tak ada masalah. Halal ilmunya, jangan risau. Terima kasih banyak-banyak. Jadi saya minta maaf sekiranya saya tak sempat baca komen korang. Sebab saya tahu komen terlalu banyak macam ni. Saya nak scroll atas tu tak sempat. So saya minta maaf sekiranya saya tak terbaca lah. Saya just baca based on random chat korang ni je. Okay saya suka, saya memang nak sangat. Kalau saya ada kuasa baca chat laju, saya akan baca semua laju. Saya akan baca. Tapi kita tak ada kuasa macam tu. Kita cuma hamba Allah yang biasa saja, yang normal. Okay TP macam mana? Okay, take profit macam mana?
Okay, take profit saya ajar korang biasanya dekat RM dan SM, betul tak? So korang pakai macam tu je. Nanti kalau saya sempat buat live forecasting esok atau lusa, saya akan ajar macam mana take profit yang terbaik untuk korang. Yang selain daripada SM dengan RM lah. Ilmu yang menarik hari ni baru saya tahu cara guna. Alhamdulillah. Cikgu sangat humble. Oh, terima kasih banyak-banyak Cik Anis. Okay ya. So itu sahaja pada malam ni. Nanti kita akan buat live forecasting. So korang rehat dulu. Saya rehat kejap dalam beberapa minit, setengah jam itu. Kita akan buat lah. Lagi pukul 12 ke. Okay ya. Terima kasih beramai-ramai. Kita akan jumpa lagi malam ni. Thank you korang support saya punya kelas malam ni. So saya stop record sekejap.